Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita, kitab Fiqhul Aqidah, memahami akidah. Kitab ini ada dijual di kedai-kedai buku, di galeri Hidayah, cuma yang edisi Jawinya kehabisan stok, yang ada Rumi. Tuan-tuan yang berminat boleh dapatkan. Harga yang dia beri 25, yang Jawinya 27. Baik. Kita sampai ke muka surat 32. 32 tuan-tuan dan puan-puan, apakah pengertian syarat itu? Di situ kita berhenti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Apakah pengertian syarat itu? Syarat ini tuan-tuan dan puan-puan disebut hukum wad'i, hukum wad'i. Kita masih lagi sebenarnya memperkatakan tentang bab hukum. Kita mula dengan hukum akal, kemudian selesai kita memperkatakan hukum syarak, wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa, kedudukan mesti buat, haram buat dapat dosa, tinggal dapat pahala, kedudukan mesti tinggal, sunat buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa, kedudukan elok buat, makruh buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala, kedudukan elok tinggal, haram buat dapat dosa, tinggal haram kita dah takrif, mubah harus. Tidak dinilai dengan wajib, sunat, haram dan makruh. Terserahlah pada kita. Itu mubah. Dan kita jelaskan juga bagaimana untuk menjadikan perkara yang mubah ini, yang harus ini sebagai dinilai ada nilai pahalanya. Ada nilai pahalanya dengan syarat-syarat yang kita telah sebutkan. Dan kita masuk pula kepada hukum wad'i. Hukum wad'i tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia hukum wad'i? Kita patah sikit belakang kerana syarat ni adalah rukun yang kedua. Maksudnya hukum yang kedua. Ya. Hukum wad'i ni secara mudah tuan-tuan dan puan-puan ialah sesuatu yang menyebabkan ada atau tiadanya hukum taklifi itu. Ya, yang kita sebut haram, wajib, itu tadi dipanggil hukum taklifi. Ya. Dan apa fungsinya hukum wad'i ini? Hukum wad'i ialah membolehkan hukum-hukum taklifi itu diaplikasikan, terlaksana. Ya. Itu hukum wad'i. Baik. Ada berapa tuan-tuan dan puan-puan hukum wad'i ini? Kita patah ke muka surat 32 di atas itu, pada berapa? Hukum wad'i ini ada 5. Apa dia? Sebab, syarat, mani', sah dan batal. Kita telah perkatakan tuan-tuan dan puan-puan pertemuan terakhir mengenai sebab, ta'rifnya dan contohnya. Ya. Jadi untuk ingatan kita, sebab ini ada sebab, mesti ada musabab dia. Ada sebab, mesti ada musabab dia. Contoh, gelincir matahari dipanggil zawal. Duduk tengah-tengah itu dipanggil i'tidal. Matahari condong sedikit ke barat, itu dipanggil gelincir matahari, zawal. Masuklah waktu zuhur. Jadi sebab masuk waktu zuhur, matahari tergelincir ke arah barat sedikit. Itu sebab. Ada musababnya. Apa dia? Masuklah waktu zuhur, wajiblah bersembahyang zuhur.
Tu dia. Sabab dia panggil. Sabab musabbab. Baik. Tiada sebab, tiadalah musabbab. Matahari tidak tergelincir, duduk tengah-tengah lagi, tidak betul-betul. Ataupun masih lagi di berat ke belah timur. Pukul 11. Contoh, matahari begitu. Maka tidak ada musabbabnya. Tak masuklah waktu zuhur. Tidak wajiblah sembahyang zuhur. Itu dipanggil sabab. Sabab musabbab. Baik. Dan contoh lagi, nampaknya anak bulan Ramadan. Dipanggil ru'yatul hilal. Sebab masuknya Ramadan, wajiblah berpuasa pada esoknya. Ya, begitu. Tak nampak anak bulan, tak wajib berpuasa. Sempurnakan iddah Syaban 30 hari. Pasal apa? Tak ada sebab. Tak ada sebab, tidak ada musabbab. Contoh jelas itu. Kita masuk ke tajuk kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Apakah pengertian syarat itu? Iaitu hukum yang kedua daripada 5 hukum taklif wada'i ini. Jim jawab. Syarat itu ialah suatu perkara yang lazim daripada tiadanya, melazimkan tiada masyrut. Ini tadi sebab musabbab. Ini syarat masyrut. Tiada syarat, tiada masyrut. Maksudnya, tak ada syarat itu, tak cukup syarat itu, tidak dibuat syarat itu, tak jadi apa yang nak dibuat. Tak ada masyrut. Tak ada masyrut maksudnya tak jadi, tak terlaksana apa yang nak dibuat. Nanti dia bagi contoh, kita akan jelas. Dan tidak lazim daripada adanya syarat melazimkan ada masyrut atau tidak ada masyrut. Ada syarat, tak mesti ada atau tiada masyrut. Ada syarat, tapi tak semestinya ada masyrut. Bagaimana nak faham? Kita tengok contoh tuan-tuan dan puan ni bagi. Seperti sempurna setahun haul, syarak menghantarkannya menjadi syarat bagi adanya wajib zakat harta. Dia kata apa? Haul. Haul ni tuan-tuan dan puan ialah cukup genap setahun. Setahun di sini, setahun Hijri. Bukan setahun Masihi ya tuan-tuan dan puan. Jadi setahun Masihi panjang. Kerana dia tetap 30, 31, 28. Tetap. Tahun Hijri tidak tetap. Maksudnya apa? Maksudnya paling banyak 30 dan paling sedikit 29. Maksudnya bulan depan ada 30, bulan 31 ada 29. Maksudnya berdasarkan kepada tengok anak bulan. Jadi tahun Hijri lebih pendek. Lebih pendek berbanding tahun Masihi. Kalau kita nak kira haul ni, ini haul tuan-tuan dan puan, syarat wajib bayar zakat. Cukup setahun. Setahun apa? Setahun Hijri, bukan Masihi. Ya. Masihi tuan-tuan dan puan diambil daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Hijri dia ambil daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka tahun Hijri berdasarkan bulan, pusingan bulan. Jadi dia lebih pendek. Bila lebih pendek, beza antara 10, mungkin 10, 11 hari dan sebagainya gitu dengan dia. Kalau kita ini berumur 60 tahun Masihi, berarti dah 62 tahun Hijri. Dia begini, 30 tahun Masihi bersamaan dengan
31 tahun Hijri. Bererti kalau kita dah 60 tahun hitungan masa sekarang ni, ya, sampai 2004 ni 60 tahun, kita sebenarnya sudah berumur 62 tahun. Tambah aja 1 tahun lagi, kita sudah menyamai umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa khamsin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 hingga 70. Begitu. Jadi umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun tu Hijri ke masih Hijri? Hijri. Artinya kalau kita ni umur 61, kita dah sama dengan umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini haul ini adalah syarat wajib zakat. Dan disebut apa? Kalau tidak cukup setahun, maka tak wajib zakat. Itu dia. Apa dia? Jadi syarat kepada wajib zakat apa dia? Cukup genap setahun. Baik. Dan tidak lazim daripada sempurna setahun melazimkan wajib zakat atau tidak wajibnya. Tapi tak semestinya cukup dah setahun wajib zakat. Tak semesti. Ya, ini dia kata ada syarat tapi tak mesti ada masyrut. Tak semesti. Sebab apa dia kata? Kerana terhenti wajib zakat itu atas syarat memiliki nisab sebagai milik yang sempurna. Cukup dah setahun Hijri, tapi duit dalam bank kita ada berapa? 5,000 je. Tak cukup nisab. Nisab ni kena cukup 85 gram emas. Harga berapa sekarang ni? Faham tak? Toker dia tahu. Tak tahu? Tuan-tuan cek lah harga semasa emas. Ya. 85 gram. 20 lebih gitu tak. Sekarang tak pastilah berapa. 20 lebih. Bayar 2.5. Berapa? 25. 25. K. Itu nisab dia. Cukup. Nisab tu. Dan berlalu setahun, wajiblah dia membayar zakat. Tapi kalau belum berlalu setahun, baru 11 bulan, tak wajiblah. Pasal apa? Syarat tak ada. Tiada syarat, tak ada masyrut. Tak cukup syarat. Apa syaratnya? Cukup setahun. Maka tak payah, bukan tak payah. Tak wajib bayar zakat. Tapi tak semestinya ada syarat, ada masyrut. Sebab kalau zakat, dia ada syarat yang lain pula. Apa dia? Cukup ni nisab. Ya, gitu. Tuan-tuan jelas tak syarat ni? Tetapi bukan syarat wajib zakat itu semata-mata ada sempurna setahun sahaja. Ini disebut. Ya. Tak ada syarat zakat yang kita nak buat tidak sah. Kita keluarkan, ada orang tanya, dia nak keluarkan lebih dahulu. Belum cukup setahun, dia keluarkan lebih dahulu. Apakah terkira sebagai membayar zakat? Itu jadi sedekah biasa. Sedekah biasa. Tunggu cukup setahun Hijri, barulah cukup syarat. Maka wajiblah dia membayar zakat. Jadi ada syarat, tak semestinya ada masyrut.
Tapi tiada syarat, tak ada masyruh. Contoh jelas. Ada syarat, tak semestinya wajib bayar zakat. Sebab zakat ada syarat yang lain. Cukup dah setahun weh, pakat-pakat bayar zakat. Nak bayar zakat macam mana? Nak wajib macam mana? Sebab duit tak cukup. Syarat ada, cukup setahun. Jadi tunggu ada nisab. Baik. Tapi kalau ada duit, cukup nisabnya, tak ada syarat. Apa dia syarat? Belum cukup setahun. Maka tak perlu, bukan, tak wajib bayar zakat. Baik. Saksi. Jadi syarat sah nikah. 2 orang saksi. Jadi syarat. Tak ada saksi, tak sah nikah. Ada 2 orang saksi. Tapi pengantin tak ada. Tak guna juga. Tak jadi apa-apa juga. Biar berapa orang saksi pun. Kan? Gitulah. Sin, apakah pengertian mani' itu? Mani' pula. Ya. Tadi apa? Kita dah selesai. Sebab, syarat dan mani'. Ini yang ketiga. Mani'. Mani' ni daripada bahasa Arab. Mana'a, isim fa'il. Mani'. Maksudnya penghalang. Penghalang. Mani' itu ialah sesuatu perkara yang lazim daripada adanya, melazimkan tiada yang lainnya. Ada dia, maka yang lain tak ada. Itu bahasa mudah dia. Ada dia, maka yang lain tu tak boleh jadi. Tidak diterima. Batal. Bukan batal lagi, tak sah. Contoh. Dan tidak lazim daripada tiadanya, melazimkan ada perkara yang lain. Tak semestinya dia tiada, yang lain ada. Tak semestinya dia tu tak ada, yang lain ada. Seperti haid. Ini bagi mudah faham. Bila bagi contoh ni, tuan-tuan akan faham. Seperti haid. Haid ni apa tuan-tuan dan puan? Muzur. Orang sini panggil apa? Mari kotor ada juga. Period. Darah yang keluar daripada seorang wanita yang sihat. Secara biasanya, secara bulanan, secara tetap. Ada yang teratur, mungkin ada yang tak teratur. Biasanya secara teratur. Keluar daripada rahim dia. Itu haid. Ada haid. Seperti haid itu jadi mani' bagi wajib sembahyang. Ini dia. Apa yang menghalang seseorang itu sembahyang? Haid. Berhadas besar. Maka dia tak boleh sembahyang. Haram hukumnya bersembahyang. Istilah budak-budak ABC. Allah bagi cuti. Dia tanya, mana Quran awak? Nak tasmik ni? Kita ABC Ustaz. Maksudnya gitulah. Ada yang awal-awal lagi, dia sekat kita di luar kelas lagi. Dia beritahu, Ustaz jangan tanya deh kita. Tu maksudnya itulah tu. Dia malu. Dia tanya dalam kelas. Tu al-haya'u minal iman, tanda-tanda iman juga tu. Tak, sebenarnya ada setengah-setengah tu depan kita dia sembang pasal tu. Kita tak boleh, kita ini. Dia beritahu orang lain, budak-budak lelaki sebagainya. Ada hak gitu juga. Tapi begitulah, ada haid, tidak ada sembahyang, tak wajib sembahyang. Tak berlakulah hukum wajib sembahyang. Ini dia kata apa? Dia kata adanya maka tiada yang lain. Adanya maka tiada yang lain. Ada haid maka tidak ada kewajipan sembahyang baginya. Cutilah dia. Baik.
Dan tidak lazim daripada tiada haid melazimkan ada wajib sembahyang atau wajib sembahyang. Dan tidak lazim daripada tiada haid melazimkan ada wajib sembahyang atau wajib sembahyang. Ya, kerana apa? Kerana terhenti wajib sembahyang itu atas sebab yang lain, seperti gelincir matahari pada sembahyang zuhur. Dia kata kalau tiada haid pun tak semestinya wajib sembahyang. Kalau tak haid pun tidak semestinya wajib sembahyang. Okay. Sebab apa? Sebab wajib sembahyang itu ialah masuk waktu zuhur. Dia haidnya bila? Pagi. Lepas subuh misalnya. Jadi tak semestinya ada haid itu mewajibkan sembahyang. Sebab yang menentukan wajib tak wajib sembahyang ni sebab dia masuk waktu. Syarat dia masuk waktu. Baik. Contoh jelas tu, mana ada dia maka tak ada yang lain. Tapi tiada dia tidak semestinya ada yang lain juga. Contoh yang lain itu ialah sembahyang. Tak ada haid. Ada haid. Tak. Tapi tak masuk waktu. Bukan. Jadi tak mestinya lazim ada yang hukum sembahyang itu. Walaupun tiada haid. Mula. Dia mana tiada ni dia pening. Ya tak? Kita minum air dulu. Tuan-tuan tengok nampak kerut juga. Saya pun jadi dia tiada haid. Gini. Dia tiada haid. Ya. Tak memistikan dia tidak ada haid itu ada yang lain. Ada yang lain. Dia tak ada haid. Betul. Tapi tak masuk waktu lagi. Tak ada sembahyang. Itu jelas ya, tuan-tuan di situ. Kalau dia ada, maka tiada yang lain. Tak ada sembahyang. Kalau dia ada, maka tiada sembahyang. Tapi tak semestinya dia tiada. Ada sembahyang. Kerana syarat sembahyang yang lain ialah masuk waktu. Itu dia kesimpulan daripada yang kita nak sebut ni. Apakah pengertian sah itu? Sah pula. Jawapan. Sah itu ialah sesuatu perkara yang dihukum sah atau dikira lulus. Dan diperakui oleh syarak. Seperti dikatakan sembahyang itu sah atau jual beli itu sah. Maksud daripada kata-kata itu bahawa sembahyang dan jual beli itu dilulus dan diperakui oleh syarak. Yang diluluskan oleh syarak, yang diperakui oleh syarak, yang diterima oleh syarak, itulah lulus. Itulah sah. Sembahyang cukup syarat rukunnya. Tidak melakukan perkara yang membatalkan. Maka dia sah. Diterima oleh syarak, lulus. Gitu. Sembahyangnya tak sah kerana batal. Contoh, tak buat rukun, maka sembahyang dia dipanggil tidak sah. Tidak diterima oleh syarak. Tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Jadi dia kena ulang balik semula. Itu sah. Mudah je sah ni. Sah ialah yang diperakui oleh syarak. Sin. Apakah pengertian batal itu?
Batal itu ialah sesuatu perkara yang dihukum tidak sah atau dikira tidak lulus dan tidak diperakui oleh syarak. Seperti dikatakan sembahyang itu batal. Maksud daripada kata itu bahawa sembahyang itu tidak dilulus dan tidak diperakui oleh syarak. Justru itu ianya wajib diulangi kembali. Mudah saja batal ni. Lawan kepada sah. Tak lulus. Batal. Ya, batal. Dia batal ni biasanya tak buat rukun dalam ataupun melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Dah masuk dalam sembahyang, batal. Kalau tak buat syarat tu, awal-awal lagi dah tak sah. Kalau batal ni mungkin berlaku dalam sembahyang, tengah-tengah sembahyang, mungkin rakaat kedua, batal. Tapi kalau tak buat syarat, tuan-tuan dan puan, di situ saja pun dah tak sah. Maksudnya tak masuk. Tidak pernah masuk ke dalam sembahyang. Itu maksud dia. Maka kena ulang balik. Batal ni kena ulang balik. Yang tak sah pun kena ulang balik. Ulang semula. Jadi tuan-tuan dan puan. Kemudian ada sebahagian ulama meletakkan rukhsah dan azimah juga sebagai hukum wad'i ini. Dia ada dua rukun . Kalau itu biasa kita dengar tuan-tuan dan puan, rukhsah. Ambil rukhsah. Kalau kita puasa, kita tunaikan puasa itu, sedangkan kita bermusafir, maka kita ambil azimah. Apa dia azimah? Kita buat hukum itu, kita buat kewajipan itu contohnya dengan sepenuhnya. Seperti asal. Maka wajib puasa. Kita pergi musafir. Kita diberi rukhsah sebenarnya. Orang yang bermusafir. Syarat dia keluar daripada kampung dia sebelum masuk subuh. Dan perjalanannya sepertilah lebih daripada ambillah 90 km. 90 km. Maka dia boleh berbuka. Berbuka itu dipanggil rukhsah. Rukhsah. Kita bermusafir. Kita boleh rukhsah. Maksudnya apa? Boleh kepilkan jamak sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Tapi kita tak sembahyang begitu. Kita tak jamak kan. Kita sembahyang zuhur, lepas tu seperti orang bermukim juga. Maka itu kita mengambil azimah. Ataupun kita dibolehkan memendekkan, dia panggil qasar. Sembahyang zuhur boleh sembahyang 2 rakaat, sembahyang asar boleh sembahyang 2 rakaat. Tapi kita sembahyang 4 rakaat. Maka kita mengambil azimah. Kalau kita pendekkan, kita mengambil rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Keringanan. Macam itu. Kesimpulannya. Lagi contoh rukhsah. Keluarga Ammar bin Yasir. Yasir, ayahanda kepada Ammar, Sumayyah, bondanya, syahid. Kedua-duanya syahid. Kerana mereka dipaksa keluar daripada Islam. Menyebut kata-kata kufur. Ammar selamat, tidak dibunuh. Sebab apa? Dia ucap apa yang dikendaki oleh orang kafir pada waktu itu. Dengan keadaan terpaksa. Beliau mengambil rukhsah. Dibenarkan. Kalau dia terpaksa sampai mengancam nyawa, dibenarkan. Tapi hanya di mulut, di hati tidak berubah, maka iman dia tetap diterima. Dia mengambil rukhsah. Ayahandanya Yasir, bondanya Sumayyah, syahid. Sebab dia ambil azimah. Gitu.
Tapi ketiga-tiganya dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir. Siapa dia keluarga Yasir? Yasir, Sumayyah, Ammar. Sabarlah keluarga Yasir kerana janji kamu adalah syurga. Janji kamu semua adalah syurga. Jadi Ammar bin Yasir pun walaupun mengambil rukhsah, tapi sebenarnya beliau adalah salah seorang daripada orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, hukum syarak yang terdiri daripada 5 hukum taklifi dan 5 hukum mad'i yang tergabung bersama telah menjadi semuanya sebanyak 25 hukum. Bagaimana ni jadi 25 hukum ni? Iaitu dikali 5 hukum taklifi. Hukum taklifi ada 5, ya. Wajib, haram, sunat, makruh, mubah, harus. Ya, 5. Dikali 5 hukum taklifi dengan hukum wad'i. Hukum wad'i ada 5. Ya. Apa dia? Sebab, syarat, mani', sah, batal. 5. Kali 5. 5 kali 5, 25. Ringkas katanya, ni dia terang bagaimana jadi 25 hukum. Ringkas katanya, setiap hukum taklifi mengandungi 5 hukum wad'i. Sebagai contoh, hukum wajib sembahyang. Hukum wajib sembahyang ada sebab wajib sembahyang, ada syarat wajib sembahyang, ada mani' wajib sembahyang, ada sah sembahyang, ada batal sembahyang. Maka ada 5. Dalam hukum wajib sembahyang tu, dalam hukum wajib tu ada 5 hukum taklifi. Dalam hukum sunat itu ada 5 lagi wajib hukum taklifi wad'i. Semula. Dalam 5 hukum wajib taklifi itu, ya, ada 5 hukum wad'i. Kata dalam sunat pula. Dalam sunat dan dalam hukum taklifi sunat itu ada 5 pula hukum wad'i. Cuba tengok ni tuan-tuan dalam sembahyang. Sebab wajib sembahyang, ya. Sembahyang itu ada sebab wajib sembahyang. Syarat menghantarkannya gelincir matahari sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Contohnya matahari ke barat sikit, masuk waktu zuhur. Itu dipanggil sebab. Ada kat mana tu? Ada pada wajib taklifi. Wajib taklifi. Yang kedua, syarat wajib sembahyang. Syarat menghantarkannya masuk waktu sembahyang sebagai syarat wajib sembahyang. Menghantarkan maksudnya menentukan, menetapkan masuk waktu adalah syarat wajib sembahyang. Apa masuk dalam tu? Hukum wad'i. Syarat. Syarat. Ya, masuk pada hukum taklifi. 3. Mani' wajib sembahyang. Maksudnya penghalang wajib sembahyang. Syarat menghantarkannya tegahan bersembahyang kerana ada mani' yang menghalangnya, iaitu ada haid. Ya, syarat menetapkan bahawa dia tegah sembahyang. Sebab apa? Ada halangan. Ada halangan. Apa dia? Haid. Itu dipanggil mani'. Mani'. Penghalang. Penghalang kepada sah sembahyang. Penghalang kepada wajib sembahyang. 4. Sah sembahyang. Syarat menghantarkannya sah kerana dia perakui tentang kesahihan perbuatan sembahyang itu. Apabila sembahyang ini betul syarat rukun dia, maka sahlah sembahyang. Itu dipanggil sah. Sah tu hukum wad'i. Ada kat mana? Ada kepada hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang, iaitu sah. Batal sembahyang. Syarat menghantarkannya batal kerana tidak diperakui tentangnya kesahihan
tentang kesahihan perbuatan sembahyang itu. Apabila perbuatan sembahyang itu tidak sahih, tidak benar, tidak betul, maka syarak menetapkan sembahyang itu batal. Contoh je lah hukum wad'i. Baik. Hukum adat. Kita nak ringkaskan, mungkin sempat apa tak sempat hukum adat ni. Pendek je. Pasal banyak sangat mukaddimah ni, lama sangat kat sini. Ya, sila. Ha. 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 Ya. Dalam makruh pun ada, dalam sunat pun ada hukum wad'i itu. Jadi sebab itu dia kalikan 5 kali 5. Okey? Dalam wajib ada 5 juga wad'i. Dalam makruh ada juga 5 wad'i ni tadi. Bawa juga. Jadi itu yang kata 25 hukum itu tadi. Betul. Hukum adat. Pengertian hukum adat. Hukum adat ialah ketetapan hukum yang ditetapkan oleh adat. Kita berhenti. Ya. Adat kebiasaannya. Kebiasaannya api membakar. Ada api, adalah kebakarannya. Contoh. Tak ada kebakaran, bermaksud tak ada api. Contoh. Itu hukum adat. Hukum adat. Apapun kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita berhenti dulu setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.